Jadi insyaAllah kita akan masuk ini kepada kitab kita yang seterusnya. Dan pada pengajian yang lepas kita telah sampai kepada fasal berkenaan dengan musafir, iaitu salat jamak dan qasar. Dan penulis memulakan fasal ini dengan membicarakan yakni tentang musafir dan dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar kalau sekiranya safarnya, tujuan yang daripada safarnya sampai yakni kepada dua marhalah. Ini yang kita membicarakan pada pengajian kita yang lepas. Tapi kalau sekiranya safarnya kurang daripada dua marhalah, tidak dibolehkan dia melakukan jamak dan tidak dibolehkan dia melakukan qasar. Berkenaan dengan qasar hanya dibolehkan bagi solat rubaiyah. Solat yang rubaiyah ini dia adalah solat 4 rakaat, iaitu solat zuhur, asar dan isya. Tidak ada qasar yang bagi solat maghrib dan subuh. Dan kalau sekiranya seseorang itu meninggalkan solat dalam keadaan musafir, maka apabila dia melakukan qada, dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar dalam qada'nya. Sebab kita mengatakan selagi mana dia dalam keadaan musafir dan dia meninggalkan salat itu juga dalam keadaan safar, maka dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar dalam qada' sedemikian. Tetapi kalau sekiranya dia meninggalkan salat dalam keadaan muqim dan selepas itu dia musafir, maka tidak dibolehkan baginya untuk dia melakukan qasar bagi salat tersebut, sebab dia meninggalkan salat tersebut dalam keadaan muqim. Jadi insyaAllah ini kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti pada kali yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 322. Begitu juga boleh menjamak takdim atau dengan jamak takhir solat zuhur, asar dan maghrib, isya. Kasar dan jamak tersebut boleh dilakukan setelah seseorang. Nanti afwan, ni kitab yang baru muka surat apa tadi? 322. 322, okey. 3 tidak risau. Okey. Kasar dan jamak tersebut boleh dilakukan setelah seseorang keluar dari batas desanya yang khusus, sekalipun di situ terdapat tanah-tanah gersang atau sawah ladang. Jika batas tersebut mengumpulkan dua desa, maka tidak disyaratkan harus melewatinya, tetapi masing-masing desa dihukumi sendiri-sendiri. Sekarang kita akan membicarakan tentang bilakah permulaan safar. Bilakah permulaan safar. Ini mungkin saya terangkan dulu apa maksudnya di sini. Pada pengajian yang lepas kita mengatakan kalau destinasi kita lebih daripada 2 marhalah, yakni kita mengambil pendapat mengatakan misalan 86 km. 86 km. Jadi 86 km ini bermula daripada mana? 86 bermula daripada mana? Ini yang kita maksudkan dengan permulaan safar. Adakah 86 km ini bermula daripada rumah kita? Ataupun dia bermula daripada kawasan negeri kita? Jadi kalau Singapura tidak ada masalah. Kita mengatakan apabila kita keluar daripada Singapura, sebab Singapura ini dia adalah sebuah pulau, jadi kita mengetahui batasannya, tidak ada masalah. Apabila kita keluar daripada batasan perairan di Singapura, maka ini adalah permulaan safar. Ini yang kita maksudkan. Bilakah mulanya permulaan safar? Ini soalannya. Singapura ini mudah, tapi cuba bayangkan kita tinggal di Kuala Lumpur. Cuba bayangkan kita ni semua ini orang Kuala Lumpur. Macam mana sekarang? Bagaimana kita nak mengetahui bilakah yang ini permulaan safar? Ini adalah perkara yang disebutkan oleh penulis di sini. Jadi insya-Allah saya akan melakukan sedikit ilustrasi. Untuk menunjukkan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama,
Nanti saya akan terang. Penulis ini membicarakan tentang satu daerah yang ada sur. Ini yang disebutkan oleh penulis pada pertama sekali, yang mana beliau mengatakan bifiraqi surin khasin bibaladi safarin. Keadaan ini yang pertama, beliau mengatakan apabila kita melintasi pagar satu negeri. Sur ini dalam bahasa Arab ini dia boleh membawa maksud tembok, dia boleh membawa maksud pagar. Apakah yang dimaksudkan tembok bagi negeri? Singapura kita tak boleh apply ini secara fizikal, sebab kita tidak ada tembok. Ada tak Singapura, di sekitaran Singapura satu tembok semua yang dekat border Singapura? Tidak ada. Tetapi sebahagian yang di tempat-tempat ini yang lain ada yang di tembok yang khusus. Sebab zaman dahulu mereka membina tembok yang ini bagi kampung mereka. Apa sebabnya? Supaya musuh kalau datang daripada luar susah nak masuk. Mereka hanya tutup ini pintu saja. Sebab dahulu peperangan yang ni, peperangan bagaimana mereka perang? Mereka perang ini dengan menggunakan pedang dan tombak. Jadi apabila musuh datang daripada luar negeri, kalau sekiranya ada tembok yang tinggi, musuh daripada luar tidak dapat masuk. Ini adalah daripada satu strategi apa kita mengatakan askar untuk menjaga penduduknya daripada musuh yang datang daripada luar. Itu sebab kalau kita pergi di beberapa tempat ini di dunia, seperti di Istanbul, kalau mereka pernah pergi di Turki, Istanbul ini ada dia punya tembok, ada ini dia punya tembok. Begitu juga dengan Baitul Maqdis. Bagi mereka yang pernah pergi Baitul Maqdis, ataupun kalau antum lihat ini gambar Baitul Maqdis, antum akan lihat sampai hari ini tembok itu masih wujud. Satu Baitul Maqdis ini semua ada tembok ini. Semua ini ada tembok. Ini yang dimaksudkan oleh penulis. So, jadi negeri-negeri seperti Baitul Maqdis, tempat-tempat seperti Baitul Maqdis, Istanbul, begitu juga tempat-tempat ini seperti Antakya, tempat-tempat ini yang lama misalnya, maka tempat-tempat ini biasanya masih ada tembok-tembok yang dimaksudkan. Ini adalah misal ini yang pertama. Dari penulis ini pertama sekali dia mengatakan permulaan safar bagi musafir yang tinggal di sebuah negeri yang ada sur adalah apabila dia keluar daripada surnya. Adalah apabila dia keluar daripada sur. Ini adalah misal ini yang pertama. Bagi negeri yang ada sur. Cuma Singapura bagaimana? Singapura ini kita mengatakan tidak ada sur, tetapi hukumnya mengambil hukum sur. Jadi itu sebab saya nak tegur ni supaya kita faham. Boleh saya pinjam mic? Jadi sekarang kita ada misalnya negeri ya, kita ada satu negeri. Kita ada satu negeri. Ini ibarat satu kampung ini. Misalnya ini Baitul Maqdis. Saya memberikan misal Baitul Maqdis yang senang. Ini Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini kita lihat semua yang di Baitul Maqdis ada tembok. Ini tembok. Betul ke tidak? Masjid Aqsa yang ini di bahagian sini. Masjid Aqsa di bahagian sini. Lepas itu sini kita ada the Western Wall, Wailing Wall. Lepas itu yang mereka ada tembok, all the way di sini. Di sini kita ada the Golden Gate, dipanggil the Golden Gate. Ini menghadap ini Mount Olive. Jadi sekarang misalnya kita tinggal di dalam Baitul Maqdis. Satu orang ini tinggal dalam Baitul Maqdis. Bilakah penggunaan yang disafar? Misalnya orang Baitul Maqdis dia nak keluar safar, maka penggunaan yang disafar ni apabila dia keluar tembok ini. Yang ni misalnya dia nak keluar negeri, misalnya ini dia nak pergi belayar, misalnya pergi haji misalnya. Apabila dia keluar daripada tembok ini, dia boleh jamak dalam pasar. Boleh faham insyaAllah? Ini yang penulis yang dimaksudkan. Kalau sekiranya negeri ni ada sur, ini sur. Kalau sekiranya negeri ni ada sur,
Maka permulaan safarnya apabila dia keluar dari musuh. Jadi dia boleh melakukan jamak dan qasar walaupun dia lihat tembok ini. Jadi misalnya dia tembok ini kat belakang, dia solat ini dekat sini. Cuba bayangkan. Adakah dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar di sini? Dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar. Apa sebabnya? Sebab ini dia sudah keluar surul balad. Ini yang dimaksudkan. Apa penulis saya mengatakan apabila dia melintasi sur balad ini, apabila yang dia keluar daripada dia punya sur. Ini bagi negeri yang ada sur. Ini sur kita panggil apa? Di dalam bahasa Arab sin waw sur. Macam bagi sakral yang kita pada sur. Kenapa yang bagi sakral yang kita pada sur? Yang ini ibarat yang ini Allah Subhanahu Wa Taala yang ini menjaga yang ini badan kita. Seolah-olah ini badan kita yang ini ada tembok yang ini yang menjaga kita, insya-Allah. Jadi dalam bahasa kita panggil apa? Kita panggil tembok. Sekarang kita lihat kepada Singapura ya. Singapura, saya keluar Singapura sikit lebih kurang lah yang macam ini ya. Singapura ini negeri kecil. Dia ada pulau. Maka dia mengambil hukum sur. Apa kita mengatakan mengambil hukum sur? Jadi ini ibaratnya ni tembok ni. Ini ibarat tembok ni. Betul ke tidak? Jadi bilakah kita menjadi musafir di Singapura? Apabila kita keluar daripada kawasan perairan, betul ke? Kalau kita keluar daripada, misalnya jadi kalau kita naik bot. Kalau kita naik bot, jadi kita keluar daripada kawasan perairan, kita sudah boleh melakukan jamak dan qasar. Kalau sekiranya kita pada destinasi lebih daripada 86 km. Betul ke tidak? Kalau sekiranya destinasi kita lebih daripada 86. Daripada mana kita kira 86 km? Sekarang ini kita ada destinasi di sini misalnya. Di salah satu pulau di sini. Jadi daripada mana kita kira dia punya distance? Kita kira daripada sini, betul ke tidak? Bukan daripada rumah kita. Jadi kita kira daripada sini. Baik, lagi satu perkara ulama kita mereka mengatakan kadang-kadang di dalam ini negeri misalnya ada bahagian yang kosong. Ini ada bahagian kosong. Misalnya kita ada tanah lapang. Tanah lapang. Misalnya di sini semua perumahan. Selepas itu ada tanah lapang. Ini semua tanah lapang misalnya. Semua ini tanah lapang. Sekarang adakah dibolehkan kita menjadikan bahagian tanah lapang yang hujung ini sebagai permulaan safar kita, ataupun tetap kita nak kena melakukan ini semua? Maka di sini walaupun kita ada tanah lapang tapi syaratnya adalah kalau sekiranya dia dalam surut, ini tak kira. Walaupun yang kita bayangkan misalnya negeri ini besar, bukan seperti Baitul Maqdis. Baitul Maqdis memang tidak ada tanah lapang. Tetapi kalau sekiranya yang misalnya di Istanbul ke ataupun negeri-negeri yang lain, jadi tempat-tempat ini tanah yang lapang yang besar, maka kita tidak mengambil iktibar tanah lapang ini, kita tetap mengambil iktibar yang sur. Baik, kenapa yang ini saya membicarakan perkara ini? Sebab di Singapura ini kita ada sedikit yang ini khilaf di antara beberapa sahabat kita. Masalah Changi. Jadi ada satu hamba Allah saya masih ingat. Yang saya berdialog dengan dia beberapa tahun yang lepas, dan dia mengatakan kepada saya, lihat di Singapura, kita punya perumahan sekarang kita ada Changi Airport di sini misalnya. Changi Airport. Di sini kita dah masuk kawasan Changi misalnya, Changi Airport. Jadi akhir perumahan ini di belah sini. Nampak? Sekarang kita ada perumahan, kita ada Tampines kat sini, kita ada Pasir Ris kat sini, betul ke tidak? Jadi akhir dari perumahan ini kita ada bahagian ini. Apabila kita melintasi ini satu bahagian, sudah tidak ada perumahan, terus kita masuk airport. Ada hamba Allah yang mengatakan, sekarang sepatutnya bila kita keluar daripada kawasan ini, kita sudah musafir. Nampak tak? Dia mengatakan apabila kita keluar daripada kawasan ini, kita sudah jadi musafir. Jadi bagaimana ini jawapannya? Jawapannya adalah kita mengatakan tidak, ini sedemikian. Dia hukumnya sama yang seperti di sini.
Jadi kalau sekiranya tanah lapang ini yang ada dalam sulh, kita tidak mengambil iktibar. Kita sentiasa dibalik ini kepada dia punya sulh. Betul ke tidak? Maka Singapura ini kita tidak boleh mengatakan misalnya saya dah keluar Tampines, bila saya masuk highway, data tidak ada di perumahan, saya sudah musafir. Tidak dibolehkan sebab ini Singapura ini dia mengambil dari hukum sulh ini di sini. Nampak tak? Jadi jangan kita melakukan kesilapan ini sebab ada jemaah mereka menyangkakan apabila mereka sampai Changi Airport, mereka sudah musafir. Nampak? Jadi mereka melakukan jamak dan pasang di Changi Airport. Sebab ini mereka menyangkakan sudah keluar daripada perumahan. Kenapa berlaku kekeliruan seperti ini? Ini nanti kita akan membicarakan keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, penulis ini mengatakan kalau sekiranya negerinya tidak ada sulh, maka dia balik kepada perumahan yang tak afir. Dia balik ini kepada perumahan. Apa maksudnya? Sekarang ini saya memberikan misal Kuala Lumpur. Kita memberikan misal ini KL. KL ini terus ini berbeza, betul ke tidak? Kita tidak boleh menghukumkan KL seperti Baitul Maqdis. Kita tidak boleh menghukumkan KL ini seperti Singapura. Sebab masalahnya KL ini dia tidak ada line. Dia tidak ada line yang mana kita sudah pasti yang kita mengatakan bila kita cross ini kita tidak ada tembok ini. Kita Kuala Lumpur kita tidak ada tembok, betul ke tidak? Kalau Kuala Lumpur ada tembok, masya-Allah ini senang. Orang tinggal Kuala Lumpur bila dia keluar daripada tembok dia musafir. Kalau dia masuk tembok tersebut maka dia sudah menjadi mukim. Tetapi Kuala Lumpur ini tidak ada tembok. Jadi bagaimana kita nak mengetahui bilakah permulaan safar? Bayangkan kita orang Kuala Lumpur ini, kita tinggal di dalam Kuala Lumpur. Jadi di sini penulis ini mengatakan lihat ini kepada kawasan perumahan. Jadi sekarang ini semua adalah kawasan perumahan. Ini semua ada rumah-rumah kan? Sekarang kalau kita lihat daripada Google Earth, ini daripada atas, kita akan lihat tiap-tiap city ini dia diiringi dengan rumahan-rumahan. Betul ke tidak? Jadi kita lihat akhir sekali di mana. Di sini kita dapat lihat yang dia punya line. Misalnya lepas ini perumahan ini tidak ada perumahan. Lepas kawasan ini, misalnya ada hutan. Di sini ini misalnya highway. Di sini misalnya ini ada bukit-bukit dan sebagainya. Sekarang ini kita boleh dapat tahu dia punya kawasan ni imaginary line, yang ini kita boleh dapat memisahkannya. Maka di sini kita mengatakan kepada orang Kuala Lumpur misalnya, kalau dia keluar daripada boundary ini, walaupun tidak ada tembok, dia keluar daripada akhir ini kawasan ini perumahan, maka di sini dia sudah menjadi musafir. Kita pun sama juga. Kalau kita orang Singapura, maka kita nak pergi Kuala Lumpur, apabila kita masuk dalam kawasan ini, kita menjadi mukim. Kalau sekiranya kita niat nak tinggal 10 hari sebagai misal. Jadi bila kita menjadi mukim bila kita masuk kawasan ini. Jadi ini adalah situasi yang kedua. Situasi yang pertama adalah sulh. Situasi yang kedua adalah perumahan. Bilakah akhirnya kawasan yang ini perumahan. Baik, kita ada situasi yang ketiga adalah situasi padang pasir. Bagaimana kalau sekiranya Arab Badui misalnya mereka tinggal di padang pasir. Nomad ini misalnya dia tinggal di satu tempat pergi ke satu tempat. Apabila dia pergi kepada satu tempat, dia bikin kemah. Dia bikin kemah. Dan biasanya mereka apabila buat kemah, mereka ada satu tempat yang mana mereka akan duduk dan istirahat. Jadi bagi mereka yang tinggal dalam keadaan seperti ini, dia punya imaginary line adalah begini. Termasuk ini tempat istirahat ini mereka. Jadi apabila dia keluar daripada kawasan ini, maka dia adalah musafir. Penulis juga membicarakan ini tentang kampung dengan kampung. Kalau sekiranya kita ada dua kampung, kita ada kampung yang pertama dan kita ada kampung yang kedua. Di sini kita ada rumah-rumah. Di sini juga kita ada rumah-rumah.
Kalau sekiranya kita dapat memisahkan kampung yang pertama daripada kampung yang kedua, maka tiap-tiap daripadanya hukum yang khusus. Yakni orang yang tinggal pada kampung yang pertama, bila dia nak keluar, bila daripada dia musafir, apabila dia melintasi imaginary, sama juga bagi kampung yang kedua. Tapi kalau sekiranya mereka dekat, misalnya kampung yang kedua bercampur dengan kampung yang ini yang pertama, maka sekarang kita mengambil kesemuanya. Kita tidak boleh mengatakan apabila dia keluar daripada kampung yang pertama ataupun kampung yang kedua, disebabkan dia ada ittisal. Ittisal ini maksudnya dia rapat. Kalau sekiranya rumah-rumah yang rapat, kita tidak dapat memisahkannya, maka dia mengambilnya di kampung yang berbeza. Boleh faham insya-Allah? Baik. Apabila kita faham ini perkara ini, kita di Singapura, sekarang kita balik ke Singapura ya. Kita ada pulau kan? Kita ada pulau, salam Pulau Ubin. Lepas itu kita ada Pulau Bukom. Betul ke tidak? Jadi sekarang kalau kita faham ini masalah ini, Pulau Bukom ini misalnya dia adalah negeri Singapura, betul kita, dia bukan negeri Malaysia dan sebagainya. Kita tidak membezakan ini, sama ada dia daripada negeri Singapura ataupun dia daripada negeri Malaysia dan sebagainya. Yang penting adalah dia keluar daripada kita punya kawasan. Jadi kalau satu orang ini Singapura, yang misalnya dia keluar yang daripada Singapura. Bila dia keluar daripada Singapura, sekarang ini dia sudah menjadi musafir. Tapi tentu sekali Pulau Bukom ini tak, dia bukan yang sampai kepada 2 marhalah. Tidak dibolehkan dia melakukan jamak dan pasar. Betul ke tidak? Sama juga dengan Pulau Batam. Apabila kita keluar daripada Singapura, kita musafir. Tapi Batam ini kita kena lihat sama ada dia sampai kepada 2 marhalah ataupun tidak sampai kepada 2 marhalah. Begitu juga dengan pulau-pulau yang lain. Jadi kita orang Singapura paling senang sekali. Kita tahu bilakah kita musafir, kita kena lihat sama ada kita naik boat ke, ataupun kita naik kapal terbang ke, ataupun yang kita melalui causeway. Ini adalah tempat yang mana kita tahu yang kita adalah musafir. Ada siapa-siapa ada soalan? Saya tengok Selangor atau Kuala Lumpur ni, Ya. dia dekat. Jadi maksudnya dia ibaratkan yang apa dengan tempat tu Ustaz, kampung sama kampung yang dekat. Ya, kalau sekiranya Kuala Lumpur dengan Selangor, wallahu a'lam, kalau rumah ni yang dekat-dekat, maksudnya kita tidak dapat memisahkan. Kita tidak dapat memisahkan di antara kedua kampung ataupun 2 distrik, maka dia dihukumi sebagai satu tempat. Dia dihukumi ini sebagai satu tempat. Melainkan kalau kita dapat membezakannya. Jadi walaupun macam Selangor pun contoh lah, dia satu tempat, walaupun perjalanan nak menuju ke Selangor tu makan masa 82 malam. Jadi macam mana hukum musafir rasa? Tak, kalau sekiranya dia daripada Kuala Lumpur. Kalau sekiranya daripada Kuala Lumpur, kalau sekiranya tempat yang dia pergi misalnya, kalau ia bercantum, ini maksudnya, kalau ia bercantum, maka dia tidak dikirakan ini sebagai ini musafir. Kalau sekiranya kita tidak dapat memastikan daripada mana permulaan safar, kita tidak dapat memastikan. Itu sebab penulis ini di sini dia membicarakan tentang bagaimana kita nak memastikan permulaan safar. Kalau sekiranya kita mengatakan Kuala Lumpur dengan Selangor, mereka perumahan yang berdekatan, maka mereka dikirakan sebagai satu distrik ataupun ini satu kawasan. Orang akan menjadi musafir apabila keluar daripada kawasan tersebut. Itu ikut negeri kan? Ya. Daripada Johor, kita yang pergi Kapal Johor juga, tapi 82 km, buat kita mesti dalam Johor. Kalau kita daripada Johor, Tapi pergi kepada tak, dia sama. Sekarang misalnya ni satu orang tinggal di JB. Satu orang yang tinggal di JB, dia nak pergi ke Batu Pahat. Jadi sekarang ini kita lihat, dia di JB, apabila dia keluar daripada kawasan perumahannya, dia sudah musafir. Jadi daripada situ kita kira 86 km. Kita kira 86 km daripada kawasan perumahannya. Bila dia keluar daripada kawasan perumahan, daripada kampungnya, sampai kawasan Batu Pahat.
Bilakah yang ini Batu Pahat, ini permulaan ini kawasan Batu Pahat? Kita akan tahu kan, biasa bila kita nak masuk Batu Pahat nanti ada signboard akan mengatakan selamat datang ini ke Batu Pahat sebagai misal. Jadi kita tahu ini kita sudah masuk kawasan Batu Pahat. Jadi dia punya distance di antara kawasan ini kita keluar daripada JB dengan apabila kita sampai ini ke Batu Pahat. Sama ada dia sampai 2 mahla ataupun tidak. Jadi jangan kita salah faham ya. Jangan kita menyangkakan misalan satu Johor kita nak keluar semua satu Johor baru kita musafir. Jadi kesian juga. Ada orang yang misalan yang tinggal di apa tempat tu? Bukan seperti Mersing ini misalan. Mersing ini bila kita keluar Mersing terus kawasan apa? Bukit-bukit kan. Ataupun bawah Mersing apa tempat tu? Apa? Yang ini adalah kampung-kampung yang terperinci. Jadi orang kalau misalnya daripada Mersing ke ataupun daripada Disagu, orang daripada Disagu, apabila dia keluar Disagu dia sudah musafir. Bukan maksudnya dia nak kena keluar dari satu Johor baru ini dia musafir, ini tidak. Jadi kita itu sebab ini penting. Itu sebab kita nak kena lihat kawasan perumahan. Ada orang yang misalnya dia tinggal kampung kecil. Misalnya kampung yang misalnya 50 rumah. Bila dia keluar daripada kawasan perumahan ini terus hutan ini highway ke apa. Bila permulaan safari? Apabila dia keluar kampung dia. Nampak? Apabila dia keluar daripada kampungnya, maka dia sudah menjadi musafir. Jadi tak semestinya dia nak kena keluar dia punya distrik ataupun dia punya apa kita mengatakan negeri. Jadi kita lihat ini kepada keadaannya, di mana dia tinggal dan bagaimana dia nak memahami permulaan ini safarnya. Dia punya distance mesti nak kena 2 marhalah. Ya. Jadi 2 marhalah yang di antara permulaan safar dengan akhir ini safar. Nak kena 2 marhalah. Baru dia boleh melakukan jamak dan qasar dalam perjalanan. Tapi apabila dia sampai ke destinasi nanti kita akan bicarakan sama ada dia mukim ataupun tidak mukim. Baik, kita baca kita lihat ini kitab penulis tadi beliau mengatakan, kita lihat terjemahannya ya. Dia mengatakan qasar dan jamak tersebut boleh dilakukan setelah seorang keluar daripada batas destinasi. Jadi antum tulis di sini sur. Yang dimaksudkan adalah sur. Ini terjemahan tidak tepat. Yakni maksudnya adalah sur. Sur ini adalah seperti misal tembok. Dia adalah misal apa? Misal yakni tembok. Tembok yang khusus bagi negeri itu. Boleh kita tulis ini? Tembok yang khusus bagi negeri itu. Jadi misal seperti mana saya dengar tadi, Baitul Maqdis. Ini adalah misal yang baik. Jadi dia adalah tembok bagi negeri. Jadi bilakah dia menjadi musafir? Apabila dia melintasi tembok, tidak ada masalah. Betul gitu? Masya Allah, kalau ada tembok senang. Kita di Singapura hukum sur. Sebab kita perairan. Jadi dia mengambil hukum sur. Bila kita keluar daripada perairan, kita sudah musafir. Boleh faham insya-Allah? Dan dia mengatakan wa in ihtawa ala kharabin wa mazari'. Ini seperti mana tadi saya dengar tadi. Kalau antum lihat saya dengar Baitul Maqdis tadi, di dalam ini Baitul Maqdis ada tanah lapang. Dan di dalam tanah lapang itu ada rumah-rumah yang sudah rosak misalnya. Ataupun ada mazari'. Mazari' ini apa? Tanam-tanaman. Selagi mana ia di dalam sur, wajib dia melantai sur. Kita tidak mengambil iktibar sama ada itu akhir ini perumahan ataupun yang ini ada tanam-tanaman ataupun tanah ini yang lapang. Kita tidak kira perkara tersebut. Sebab ini kita mengatakan hukum sur dan bukan yang ini hukum bagi negeri yang tidak ada sur. Jadi kita nak kena membezakan tempat yang ada sur dan tempat yang tidak ada sur. Boleh insya-Allah? Boleh faham insya-Allah apa yang dimaksudkan di sini? Itu sebab ini berkenaan dengan Singapura kita mengatakan kalau orang mengatakan saya keluar Tampines saya musafir, salah. Apa yang ini seperti mana disebutkan oleh penulis Fathul Muin. Dia mengatakan kalau sekiranya sebuah negeri itu ada batasan seperti sur, maka dia nak kena keluar daripada batasan walaupun di dalam ini negeri tersebut ada tanah lapang. Dia nak kena melintasi tanah lapang. Dia tidak boleh menggunakan sebelum tanah lapang ini sebagai permulaan dari safar. Apa sebabnya? Sebab ini dia tinggal di sebuah negeri yang dia sudah mengetahui akan had.
permulaannya ni safarnya. Tetapi berbeza kalau dia tinggal di Kuala Lumpur, baru kita mengambil iktibar tanah lapang. Nampak tak? Misalan orang yang tinggal kat Kuala Lumpur, lepas kawasan perumahan ada tanah lapang dan sawah padi. Taib. Adakah kita masukkan sawah padi ini dalam ini dia punya had? Tidak. Bila dia keluar kawasan perumahan, bukan sawah padi, tapi sawah padi mungkin ada orang tinggal juga. Betul tak? Ada farmer-farmer yang tinggal di sawah padi, kita tidak mengambil iktibar di sawah padi, sebab itu dikirakan tanah yang lapang. Tapi kalau sekiranya sawah padi dalam sur, dia nak kena lentas sur, walau macam mana sekalipun, walaupun di sawah padi dia besar, dia nak kena melentasi sawah padi tersebut. Ini beza dia di antara negeri yang ada tembok dengan negeri yang tidak ada tembok. Ayuh. Selepas itu beliau mengatakan walau jama'a qaryataini fala yushtaratu mujawazatuhu bal likullin hukmuhu. Tapi kalau sekiranya di dalam sur ada dua kampung, ini pula misal yang ni yang berbeza. Saya tak draw ini pula, saya terlepas yang ini. Jadi sekarang ini kita bayangkan, sekarang kita ada dua kampung yang berpisah. Dua kampung. Kita ada dua kampung yang berpisah. Apa maksudnya? Maksudnya rumah-rumah mereka tidak bercantum. Ini adalah kampung A, ini adalah kampung B, dan kedua-duanya dalam sur. Adakah kita mengatakan dia nak kena walau macam mana pun nak kena cross yang di sur, ataupun apabila dia cross border kampung yang ini, salah satu daripada kampung di sini, kalau sekiranya dua kampung, maka dia mengambil hukum dua kampung yang ini yang berbeza. Apabila orang yang tinggal pada kampung yang pertama keluar daripada kampungnya, maka dia sudah musafir, walaupun dia belum keluar daripada sur. Boleh faham insyaAllah? Ini kalau sekiranya kita mengatakan dua kampung yang berpisah. Tetapi kalau dua kampung yang bercantum, tidak. Bagaimana kita nak tahu ini dia berpisah ke cantum? Kita lihat ini perumahan ni bagaimana. Kalau sekiranya perumahannya semua berterusan ini misalnya, tetapi dia dikenali sebagai dua kampung, maka ini hukumnya satu kampung, walaupun dia dua kampung. Boleh insyaAllah? Jadi penulis ini mengatakan tidak menjadi syarat dia melepasi sur. Kalau sekiranya kedua-dua kampung itu dalam sur tapi dipisahkan, maka tiap-tiap kampung bagi hukumnya tersendiri. Tiap-tiap kampung yang dibagi hukumnya tersendiri. Yang ini maksudnya bila dia keluar daripada had yang di kampungnya, maka dia sudah dikirakan ini sebagai ini musafir. Dan penulis ini mengatakan walaupun di antaranya ada perumahan yang rosak ataupun sungai, walaupun yang ini di antaranya ada perumahan dan sungai. Yang ini misalan ada tempat ini misalan di dalam sur ada sungai, ada yang ini sungai. Kalau sekiranya dia dikirakan satu kampung, ini perkara yang sama. Kita mengatakan wajib ini dia melintasi sur, wajib dia melintasi sur. Melainkan kalau sekiranya kita mengatakan ada dua kampung yang berbeza dan dapat ini dipisahkan, maka ia adalah perkara yang sama seperti mana kita mengatakan. Tetapi kalau dia kampung yang satu seperti Baitul Maqdis ataupun ini Istanbul ini sebagai misal, walaupun ada sungai di dalam yang memisahkan ini di antara tempat-tempat misalan, ia mengambil hukum satu tempat. Jadi kita tidak mengambil iktibar sama ada dia ada sungai ataupun dia ada rumah-rumah yang sudah rosak di dalam sur. Apa yang wajib adalah dia mesti melintasi sur. Boleh insyaAllah? Jadi boleh kita baca? Kita baca sekali lagi boleh? Kasar dan jamak. Kasar dan jamak tersebut boleh dilakukan setelah seseorang keluar dari batas desanya yang khusus, sekalipun di situ terdapat tanah-tanah gersang atau sawah ladang. Ini adalah kalau sekiranya dia dalam sur, seperti mana kita mengatakan. Jadi wajib ini dia melintasi sur. Nah, jika batas tersebut mengumpulkan dua desa, maka tidak disyaratkan harus melewatinya, tetapi masing-masing desa dihukumi sendiri-sendiri. Ini boleh faham insyaAllah ya. Seperti mana kita mengatakan dua desa dalam sur. Jadi kalau sekiranya ia dipisahkan, kita mengambil iktibar tiap-tiap desa hukumnya itu sendiri.
Aywa. Atau setelah melewati beberapa bangunan sekalipun disela-selai dengan bumi gersang, iaitu rosak, sungai atau tanah lapang. Tidak disyaratkan harus melewati perkebunan sekalipun mengitari atau bersambung dengan balat. Ini adalah kalau sekiranya seseorang itu keluar daripada negerinya dan selepas itu ada tanah lapang ataupun tanah sawah. Ini sebagai misal, kita tidak mengambil tanah sawah itu daripada kawasan yang wajib dia keluar untuk menjadi musafir. Seperti misal tadi kita mengatakan, kalau seorang tinggal di Kuala Lumpur misalnya, bila dia keluar daripada akhir kawasan perumahan, ada tanah lapang dan sawah padi. Jadi tak perlu dia nak kena melintasi tanah lapang dan sawah padi. Dia melintasi yang rumah yang terakhir. Dia melintasi rumah yang terakhir. Ini sudah menjadi pemulaan safar. Nah, dua desa yang menurut penilaian umum masih bersambung dianggap sebagai satu desa. Ini sebagai misal tadi, Kuala Lumpur dengan apa? Selangor. Sekarang ini kita lihat, kalau sekiranya dia bercantum, maka dianggap sebagai satu. Kalau sekiranya dua kampung bercantum ini maksudnya yakni tidak ada perpisahan. Tidak ada ini perpisahan. Kalau zaman sekarang misalnya ini seperti rumah teres, ini terus ini rumah teres, tapi dianggap ini dua kampung. Jadi kalau rumah yang bercantum yang seperti ini kita tidak dapat membezakan, maka dia dihukum ini sebagai satu kampung. Ayo. Sekalipun namanya berlainan. Sekalipun namanya berlainan, jadi kita tidak mengambil iktibar ini nama. Kadang-kadang ini di dalam satu tempat ini misalnya ini ada 10 kampung. Ada 10 kampung. Tetapi kalau sekiranya kampungnya semua yang ini tidak dapat ini dipisahkan, maka dia mengambil hukum satu kampung. Walaupun ini dengan banyak nama. Kalau sudah berpisah sekalipun hanya sedikit, maka cukuplah musafir melewati desanya sendiri. Kalau dua kampung itu kita tahu perpisahannya. Jadi misalnya kampung yang pertama, ini rumah yang terakhir kampung yang pertama. Selepas itu kita nak kena berjalan kepada kampung yang kedua, misalnya ada tanah lapang sikit. Sekarang kita dapat berpisahkan. Ini kampung yang pertama, ini kampung yang kedua. Khalas, kita mengatakan kampung yang pertama, orang yang tinggal daripada kampung yang pertama apabila keluar daripada kawasan akhir perumahan, dia sudah musafir. Jadi kita tidak mencantum kepada kampung yang kedua. Ayo. Jamak dan kasar tidak boleh dilakukan oleh musafir yang menempuh perjalanan yang jaraknya kurang tidak sampai memakan waktu perjalanan sehari semalam. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Ini yang kita maksudkan dengan dua marhalah. Perjalanan satu hari semalam. Perjalanan satu hari semalam dengan unta. Yang dengan barangan, bukan perjalanan begitu, tapi dengan barangan. Jadi biasanya satu hari satu malam, berapa jauh ini musafir boleh berjalan? Jadi dia ada dalam lingkungan 80 lebih kilometer kalau dalam kiraan yang kita hari ini. Jadi di sini penulis mengatakan tidak boleh kita melakukan jamak dan qasar bagi safar yang pendek. Pengajian yang lepas saya membicarakan berkenaan dengan safar yang pendek dengan safar yang panjang. Jadi safar yang panjang adalah safar yang lebih daripada dua marhalah. Maka dibolehkan musafir melakukan jamak, qasar. Begitu juga mensapu yakni khuf 3 hari. Yakni selama 72 jam. Dan begitu juga tidak diwajibkan dia melakukan qada, yakni bagi tayammum. Kalau sekiranya dia melakukan di tempat yang tidak ada air. Ini ada 4 perkara yang diberikan bagi musafir yang safar panjang. Manakala musafir yang safar yang pendek, dibolehkan dia baginya untuk dia tinggal solat Jumaat dan untuk melakukan solat di atas kenderaan. Ini dibolehkan hatta bagi musafir bagi safar ini yang pendek. Ayo. Dengan ukuran perjalanan membawa muatan. Apa maksudnya membawa muatan ini? Maksudnya seperti mana kita mengatakan perjalanan satu hari satu malam dengan membawa barangan. Apa bezanya? Kalau satu orang ini kalau dia berjalan, dia tak bawa apa-apa, dia berjalan cepat, dia boleh sampai. Tetapi cuba bayangkan kalau dia ada bawa unta misalnya, lepas itu dia ada barangannya di atas unta.
Jadi dia tak boleh jalan cepat, dia nak ikut pace yang unta dia. Jadi ini yang dimaksudkan, jadi perjalanan 1 hari 1 malam. Nah, juga menghitung waktu istirahatnya secara wajar. Misalnya sekadar istirahat, makan dan solat. Jadi 1 hari 1 malam ini bukan maksudnya jalan 24 jam tak berhenti. Ini mustahil kalau orang ini jalan 24 jam. Tapi maksudnya berjalan mengambil iktibar masa istirahat. Jadi biasanya kalau seorang musafir bila dia berjalan, dia mula safar dia misalan lepas subuh. Dia mula safar misalan lepas dah solat subuh, misalan dia keluar daripada negerinya. Lepas itu dia akan berjalan, misalan berjalan. Lepas itu bila dah pukul 10 pagi misalan dia berehat ini untuk makan pagi ke apa ke dan solat duha dan sebagainya. Lepas itu dia akan teruskan ini berjalan sampai Zuhur. Lepas itu Zuhur mereka akan melakukan solat Zuhur dan rehat, baring sekejap misalan. Lepas itu makan tengah hari. Lepas itu baru meneruskan ini perjalanan. Betul ke tidak? Jadi ada 1 jam ini rehat. Lepas itu mereka akan meneruskan perjalanan sampai misalnya ini pukul 5 petang misalnya. Mereka rehat lagi sekali lagi. Lepas itu mereka akan meneruskan ini perjalanan sampai terbenamnya matahari. Apabila masuk pada waktu malam, mereka akan bermalam di sebuah tempat. Dan setelah ini bermalam, mereka akan, ini yang dimaksudkan dengan 1 hari 1 malam. Jadi 1 hari 1 malam dengan mengambil iktibar waktu istirahat, waktu makan, waktu tidur. Tapi zaman sekarang ini semua kita tidak bicarakan. Zaman sekarang ini yang senang, kita lihat ini berapa kilometer. Itu cerita ni. Jadi kalau 86 kilometer, ini khalas. Jadi kita mengambil dari 86 kilometer. Ayo. Memakan waktu perjalanan sehari semalam dengan ukuran perjalanan membawa muatan, itu beban. Juga menghitung waktu istirahatnya secara wajar, misalnya sekadar istirahat, makan dan solat. Begitu juga tidak boleh bagi budak yang melarikan diri dari majikannya. Musafir, penghitung. Sekarang penulis ini membicarakan ini tentang orang-orang yang mana tidak diberikan rukhsah untuk melakukan jamak dan qasar. Kita mengatakan melakukan jamak dan qasar ini ada rukhsah, dan rukhsah tidak diberikan bagi orang yang melakukan maksiat. Dan orang ini yang melakukan maksiat, kita ada 1 orang ini misalan yang dikenali sebagai asi bis safar. Al-asi bis safar ini adalah 1 orang ini bila dia nak keluar negeri, niatnya melakukan maksiat daripada awal. Misalan ini na'udzubillah, 1 orang ini di Singapura misalan, dia nak pergi Kuala Lumpur dan niatnya untuk berjudi. Niatnya untuk berjudi. Ini kita mengatakan asi bis safar. Orang seperti ini tidak dibolehkan baginya jamak dan qasar. Tidak dibolehkan baginya meninggalkan solat Jumaat. Tidak dibolehkan baginya sapu khuf selama 3 hari. Yang ini wajib yang dia melakukan ini solatnya semua yang ini pada waktunya dan 4 rakaat. Tidak boleh dia melakukan qasar. Apa sebabnya? Sebab daripada syarat seseorang itu diberikan rukhsah, kita kena lihat ini kepada safar ni. Kalau sekiranya dia safar wajib seperti melakukan haji, ataupun safar sunnah seperti mempelajari ilmu agama, ataupun ini safar mubah seperti yang dia mengatakan, saya nak lihat ini sebuah tempat untuk saya nak belajar ini tentang kebesaran Allah SWT dan sebagainya, ataupun yang ini safar ini yang makruh sebagai lihat, tetap ini diberikan rukhsah untuk dia melakukan jamak dan qasar. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan safar sebab nak melakukan satu perkara yang diharamkan, maka tidak diberikan baginya rukhsah. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah ada sebagian orang misalan pada awalnya dia niat baik, dia niat yang ini nak pergi Kuala Lumpur misalan, dia nak melakukan tijarah, yang ini nak melakukan jual beli misalan. Tetapi apabila yang ini dia sampai ini di Kuala Lumpur, dia melakukan maksiat. Apabila ini di Kuala Lumpur, maka dia melakukan maksiat. Maka sekarang ini kita lihat, kalau sekiranya tujuannya ini bukan ini maksiat, dia masih ini boleh melakukan jamak ini dan qasar. Perkara yang ketiga adalah kalau sekiranya dia bertukar niat. Yang ini 1 orang misalan dia daripada Singapura, dia nak pergi yang ini Kuala Lumpur misalan yang ini untuk tijarah. Tapi selepas itu bila dia sampai Batu Pahat, dia tukar niatnya, dia nak pergi judi. Maka sekarang ini kita mengatakan tidak diberikan baginya melakukan jamak dan qasar sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kira daripada tempat taubatnya kepada destinasinya.
Kalau dia bertaubat ini di Batu Pahat, maka kita kira daripada Batu Pahat ini ke Kuala Lumpur, sama ada dia lebih daripada 2 marhala ataupun tidak. Kalau sekiranya dia lebih daripada 2 marhala, baru dibolehkan dia kembali melakukan jamak dan qasar. Tapi kalau sekiranya ia kurang daripada 2 marhala, tidak dibolehkan baginya melakukan jamak dan qasar. Jadi di sini kalau niatnya melakukan maksiat, ini misal penulis mengatakan seperti budak lari. Apa maksud budak lari di sini? Yakni hamba. Hamba lari daripada tuannya, maksiat. Yakni seorang hamba tidak boleh lari daripada tuannya. Misalan tuannya tinggal di Singapura, dia tinggal di Singapura, lepas itu dia lari Singapura dan dia nak pergi ke Kuala Lumpur. Tidak dibolehkan bagi dia melakukan jamak dan qasar sebab yakni dia melakukan maksiat. Ini adalah misal yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Nampaknya masa pun dah sampai ya. Jadi kita berhenti di sini. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan meneruskan yang seterusnya. Okey, bismillah. Bagaimana kita sempat pada zubat ke bagaimana? Kita baca sikit insya-Allah. Dalam bab musafir Ustaz, ke surat 80. Kebetulan berzubat juga kita dalam bab musafir. Ayo. Apa yang kita membicarakan semua ini disebutkan di sini dalam kitab Zubat. Kalau antum lihat al-Murajaah, semua yang kita sebutkan ada di sini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yajuzul qawlu lil muqimi lima tarin lakin ma'at taqdimi in amtaras inda ibtida'il badiyah wa khatmiha wa fi ibtida'il thaniyah liman yusalli ma'jama'atin idha jamin ba'idin masjidan nalal adha wa syartuhun niyatu fil ula wa ma utiba wal wila wa inta yamama wal jam'u bit taqdimi wat ta'khiri bihasabil arfaqi lil ma'dhuri fi maradin qawlun jaliyun wa qawi ikhtarahu hamdun wa yahya an-nawawi. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وعنا تقيا علما نصر بخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكثر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا حسن المنون واغفر واستر انت اكرم من صدر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الاله الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح برار اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه وتغسل لكل حوبه واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند طش الصحب والحمد للإله في البر والزلاه. فاتحة الله ورسوله وعلى 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 وعلى
المسلمين أجمعين أن الله يترشى في خير مرتب وعافية ويسلم شأن كل الله وباطنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل معنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بالصالحات اعمالنا واجرا الله الكريم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.